soalan tadi, iaitu menerangkan tema utama dalam peradaban. Kan? Yang menjawab soalan pertama. Dan yang kedua, mengkaji gambaran peradaban yang ada dalam Al-Quran. Itu soalan kedua. Yang ketiga, menggariskan kaitan antara pengutusan anbiya dan pembangunan peradaban. Yang ketiga. Dan yang keempat, menilai peradaban moden dengan naratif peradaban Al-Quran. Okey, jadi kalau kita dapat capai 4 ni, insyaAllah kira kita berjayalah mencapai objektif yang ada untuk wacana fikir pada malam ini. Jadi tanpa memasa kita terus masuk kepada noktah yang pertama, iaitu definisi peradaban. Okey. Okey tuan-tuan dan sidang hadirin yang hadir pada malam ni. Nampak ke? Cik sikit Okey, tak apa. Boleh dengar apa yang saya cuba bawa. Biasanya, kalau kita nak cari definisi benda, kan, ni semua orang akan standard lah. Dia akan cari definition tu daripada internet lah. Ataupun daripada pemikir-pemikir yang dah tulis tentang benda tu. Makna Islam apa, makna ni apa, kita cuba cari kan. Jadi kalau kita nak cari definisi peradaban pun, kita akan mula macam tu. Kita akan tengoklah apa yang ada. Kemudian kita akan cubalah cari jawapan. Kan. Cuma kerangka berfikir sebegini, dia kerangka berfikir yang agak saya takut menyebabkan kita punya kajian tu jadi kecil. Kan? Sebab bila kita buka definisi daripada orang lain, kita akan terikut-ikut dengan naratif yang dibawa oleh penulis tersebut atau pekadi itu. Kan? Pekadi itu dia mungkin ada sisi pandang dia kepada benda tersebut, kepada peradaban contohnya. Jadi bila kita ikut definisi dia, maka kita lepas tu kita kumpul lah definisi benda ni, seorang, 1, 2, 3, okey, lepas tu kita simpulkan apa yang terbaik daripada tiga-tiga ni. Jadi itu dah kadang-kadang dia boleh menyempitkan benda yang besar atau membesarkan benda yang sempit, benda yang kecil. Benda tu kecil je tapi bila kita tengok tak ada orang yang berbeza, kita besar ni. Jadi kita membesarkan benda yang kecil, mengkecilkan benda yang besar. Jadi ini kesilapan dalam berfikir. Jadi yang saya cadangkan adalah kita perlu sebenarnya bila kita cakap tentang peradaban, istilah peradaban tu, apakah yang menjadi tema utama dalam istilah itu? Kalau dalam bahasa Arab kita panggil madlul dia apa? Apa madlul kepada istilah peradaban? Apa tema utama dia? Supaya bila kita tengok tema utama ni, kita tak lari daripada menggambarkan, mendefinisikan peradaban tu secara kolektif, kuli, menyeluruh. Kalau kita mengambil sedikit-sedikit daripada takrif sedia ada, orang tu dah kecil kan? Orang ni dah kecil kan? Bila kita gabungkan, kita cuba buat tarikh yang baru, maka kita dah meletakkan satu sisi sahaja pada peradaban tu. Contoh. Ni adalah peradaban lah kan. Banyak definisi dibawa oleh Malik bin Nabi, antara pengkaji Algeria yang terkenal. Syed Qutb ada juga berkata tentang peradaban hadarah. Dan pelbagai lagi pemikir-pemikir daripada timur dan barat yang memberikan definisi pada peradaban. Will Durant, ada buku besar tentang civilization. Tapi kita bukanlah nak membakul sampahkan semua benda ada ni, tidak. Tetapi kita, sebelum kita bermula, kita nak cuba tengok dulu apakah tema utama bila kita bercakap peradaban, apa benda kita fikir? Apa benda yang terkeluar, apa madlul yang terkeluar dalam kepala kita? Apa tasawur yang ada? Apa gambaran yang ada? Okey, jadi bila tidak ditekuni metodologi kerangka berfikir sebegini, maka kita boleh menyempitkan benda yang besar dan membesarkan benda yang sempit. Okey, jadi itu yang kita nak cuba keluarkan. Okey, ini beberapa saya buat nukilan-nukilan daripada pelbagai pemikir barat dan timur, Islam dan juga barat, tentang apakah yang mereka maksudkan bila cakap tentang peradaban. Okay, tengok saya kutip cakap apa. Semua ideologi sosial mempunyai matlamat untuk merealisasikan objektif kewujudan manusia. Dia cakap pasal peradaban ni. Jadi peradaban tu adalah merealisasikan objektif kewujudan manusia. Okey. Kemudian Ali An-Nadwi, ni pemikir daripada India. Every civilization is made by the lights that guide it, which is the philosophy of life. Okey. Malik bin Nabi, ni Algeria, pemikir Algeria yang sangat terkenal. Pasal civilization sangat terkenal. Okey. Ni saya buat terjemahan daripada buku bahasa Melayu dia, yang diterjemahkan bahasa Melayu. Okey. Masalah satu bangsa adalah masalah peradabannya. Dia kata masalah kita ni bukan masalah sosial, bukan masalah ekonomi, politik, peradaban. Dan suatu bangsa tidak mungkin dapat memahami atau memecahkan masalahnya selagi mereka tidak melihat kepada kejadian-kejadian kemanusiaan yang berlaku. Okay. So, tuan-tuan cuba tengok dekat saya bowl tu. Dia punya bowl tu. Kita nak tengok, kita nak follow apakah
apakah dia tema utama dalam peradaban. Taqdin An-Nabhani. Civilization is a collection of concepts about life. Sigmund Freud, ini tokoh barat yang agak kontroversi. Dia punya pemikiran agak kontroversi, tapi kita ambil apa yang kita nak cerita tentang apa dia kata tentang peradaban ni. Sebab kita kena ambil daripada barat juga kan. Kita nak menghargai kedua-dua pemikiran kan. This contention holds that we will call our civilization is largely responsible for our misery. Okay, maksudnya dia kata sini, beradaban yang ada ni memberikan kita bertanggungjawab kepada kita punya kesengsaraan. Yang saya nak bawa di sini adalah sebenarnya dia mengatakan bahawa mafhum mukhalafahnya kan, adalah sepatutnya peradaban membawa kebahagiaan. Tapi dia kata peradaban lah yang menyebabkan kita sengsara. Tapi okey, itu fokus kat situ. Lain tak apa. Raymond Williams, okey, dia kata apa Ada 2 poin kat situ. Both term, culture and civilization. Okay, kenapa culture? Sebab dalam bahasa Jerman, bila peradaban diistilahkan sebagai kultur. Jadi ada beberapa penterjemah yang menggunakan culture bermaksud peradaban. Jadi kalau dia gunakan culture and civilization, dulu masih peradaban lah. Are synonymous enough to warrant the attribution of 4 interrelated meanings. Ada dua saya yang variable tu. A general state of mind which is closely related to the idea of human perfection, dan last sekali a whole way of life, material, intellectual and spiritual. Okey, daripada nukilan ni, hadirin hadirat, agak-agak apa bendakah gambaran utama dalam peradaban? Apa gambaran utama daripada nukilan-nukilan yang sedikit ni? Saya ambil sedikit je dulu. Agak-agak apakah gambaran utama dalam peradaban? Bila kita kata istilah peradaban, civilization, hadarah, apa yang keluar kepala kita? Yang saya simpulkan, ini dia. Keluar lagi sekejap. Inilah dia 3 tema utama dalam peradaban, iaitu kehidupan, keinsanan. Dia kata tadi apa? Dia kata tadi adalah idea of human perfection, concepts about life, kewujudan manusia. Manusia itu adalah merupakan satu benda penting, aspek penting dalam peradaban. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan. Itu pun kita panggil sebagai as-sa'adah, happiness. Jadi ini merupakan 3 tema utama dalam peradaban. Okey, berdasarkan daripada nukilan tadi. Dan kita cuba bawa juga bukti-bukti bukti-bukti sejarah lah. Okey. Sebagai contoh, bagaimana kehidupan menggambarkan peradaban, okey. Kita ambil contoh tamadun India lah, tamadun Indus tamadun Indus ni, tamadun di bahagian India lah, mereka ni kalau kita tengok tamadun India ni dia tidak terkenal sangat dengan binaan-binaan yang megah. Tak seperti Mesir yang ada piramid dan sebagainya lah. Kalau tembok Cina ada tembok besar, tapi India sikit, tak banyak. Kalau ada pun yang dinukilakan kepada kita sikit berdasarkan daripada fakta sejarah yang ada. Okey. Apabila kita kaji pula apakah yang melatari tamadun India ini adalah agama mereka lah agama Hindu. Agama Hindu ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca kita tahu agama Hindu ni merupakan agama yang falsafah ni adalah untuk mencapai moksha, mencapai penyatuan dengan Tuhan. Yang mana penyatuan dengan Tuhan itu dicapai dengan ada 2 aspek, ada 2 cara. Yang pertama yoga, amalan-amalan yoga lah, spiritual dia orang. Yang kedua adalah dengan dia meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Ini dia. Jadi disebabkan mereka memandang kehidupan seperti itu, maka peradaban yang terzahir dalam di India itu seperti itulah. Dia tidak ada keduniaan sangat. Tidak ada keduniaan sangat. Kalau ada pun sikit. Bahkan kalau kita tengok beberapa pemimpin mereka, Chandragupta Maurya, Asoka, terkenal, mati dalam keadaan kelaparan. Mati dalam keadaan kurus kering. Bukan sebab mereka ni tak kaya, tapi mengambil cara hidup yang zuhud lah. Dalam bahasa Islamiknya, mengambil cara hidup menolak keduniaan itu. Jadi peradaban yang mereka bina berdasarkan kepada falsafah kehidupan mereka itu. Jadi ni yang menyebabkan kenapa tamadun India kita tengok dia macam tu sikit. Dia sampai sekarang pun kita tengok tamadun India ni dia
dia tak macam tamadun lain lah. Kan? Okey, itu sebahagian lah. Dan sebenarnya kalau kita nak bincang ni panjang lagi, gila tajuk baru ni tentang falsafah kehidupan dan kaitannya dengan peradaban. Tapi kita ambil sikit lah contoh. Yang kedua, keinsanan. Keinsanan ni merupakan, insan ni merupakan satu fokus kepada kewujudan yang ada pada hari ini. Maka mestilah insan tu sendiri sebagai watak utama dalam peradaban. Dan yang ketiga, kebahagiaan. Sebab kalau kebahagiaan, sebab itulah objektif kepada kesemua aspek kehidupan kita. Daripada ekonominya, daripada politiknya, daripada pendidikannya, semuanya adalah sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kalau peradaban yang lebih besar, lebih kuli, universal, sepatutnya menuju kepada kebahagiaan lebih universal. Jadi ini 3 tema utama yang ada dalam peradaban. Okey, habis nokta pertama. Kita masuk nokta kedua. Jadi kita dah tahu tadi 3 aspek kehidupan, keinsanan dan kebahagiaan. Jadi kalau tuan-tuan mungkin ataupun hadirin yang ada mungkin rasa nak tambah ataupun rasa tak sesuai, mungkin boleh kita bincang selepas ni insyaAllah. Okey, ini kita nak tengok gambaran wahyu mengenai peradaban pula. Okey. Jadi daripada 3 tadi, daripada keinsanan, kehidupan dengan kebahagiaan, ini 3 keyword kita. 3 keyword yang akan membantu kita cari dalam Quran. Okey. Okey, ini gambaran wahyu tentang peradaban. Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi disiplin kita bila buka Al-Quran dan Sunnah, wahyu ni, kalau kita nak cari perkataan hadarah contohnya, hadarah kan, peradaban lah dalam bahasa Melayu serangan kan, dalam bahasa Arab hadarah. Susah nak jumpa lah kan, sebab hadarah tak jumpa. Jadi sebab tu bila kita nak mencari erti-erti itu, kita kena faham dulu tadi tu. Kena faham tema-tema utama. Daripada tema-tema utama ni kita carilah apa kehidupan dimaksudkan dalam Quran. Apakah yang dimaksudkan kebahagiaan dalam Quran? Apakah yang dimaksudkan oleh keinsanan dalam Quran? Daripada situ baru kita boleh simpulkan, okey, inilah gambaran sebenar dia. Sebagai contoh, yang biasa orang cakap, tak ada pun perkataan Darul Islam dalam Quran. Tak ada pun perkataan Darul Islam dalam Quran. Ini yang biasa diperkatakan dalam tempoh 5-6 tahun sebelum ni. Bila kita cakap pasal hudud kan, tak ada pun perkataan negara Islam dalam Quran. Memanglah tak ada dalam secara lafzinya, tapi secara ruhnya, secara maknawinya, sangat banyak. Sebagai contoh, takkanlah tak ada negara kalau tak ada sistem. Kan? Takkan ada sistem kalau tak ada negara. Sistem dalam Quran cerita banyak, sistem penghakiman, sistem politik dan sebagainya. Takkanlah tidak ada satu negara, entiti negara bila kita bincang tentang sistem. Jadi ketiadaan satu istilah tidak bermakna tiadanya benda tu dalam Quran dan Sunnah. Cara kita melihat itu yang memerlukan kita punya juhud. Jadi bila kita bincang tentang peradaban, hadarah memang tak ada. Tetapi kita boleh melihat inti-intinya, tema-temanya melalui perkataan-perkataan tadi. Sebab tu kita nak keluarkan tadi tu, 3-4 tema tu. Supaya kita bila kita buka Quran, kita boleh nampak, okey, manakah kita punya panduan? Mana kompas kita nak tengok ni? Okey. Jadi ni sebuah sedikit lah, saya nak buat kajian tentang Quran ni tidak akan berhenti sampai hari kiamat kan. Jadi ni beberapa lah yang kita cuba dapatkan, yang kita cuba grasp, kita cuba proseskan dia supaya kita dapat nampak bagaimanakah peradaban yang kita nak lihat. Okey, yang pertama kehidupan. Jadi macam saya cakap tadi, setiap peradaban dia menjelmakan sebuah falsafah kehidupan dia. Jadi kita lihat kehidupan ni merupakan satu bentuk satu yang dia dizahirkan dengan peradaban. Maksudnya kalau pasal kehidupan tu di dalam kemudian dizahirkan dalam bentuk rupa dan entiti adalah peradaban. Paling besar lah ni, payah paling besar. Jadi apakah kehidupan yang maknakan dalam Quran? Apakah kehidupan dalam Quran? Okay. So ada beberapa ayat yang kita boleh ambil. Sebagai contoh kan, dalam Quran Allah selalu berkata, Allah akan cakap tentang 2 perkara dalam Quran pasal kehidupan, iaitu hayatul dunia dengan hayatul akhirah. Kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ini. Dan banyak sangat ayat-ayat terutamanya surah Makkiyah yang menitik beratkan ataupun menegaskan tentang adanya kehidupan akhirat. Jadi, kehidupan yang dimasukkan dalam Quran, dalam wahyu adalah kehidupan yang bersifat, ada bersifat dunia, ada bersifat akhirat. Dia tidak boleh terpisah. Jadi peradaban yang kita nak buat mesti ada kedua aspek ini. Ini penting sekali supaya kita tidak terlepas daripada membentuk peradaban yang hanya mementingkan aspek duniawi dan fokuskan aspek abaikan duniawi, fokus ukhrawi saja, ataupun terbalik. Fokus ukhrawi je, tinggal duniawi. Tidak.
Allah kata dalam Quran apa, fa inna lahu hayatan tayyibah. Macam mana ayat dia? Man amila salihan min dzakarin aw untha fanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Pada siapa yang beramal soleh daripada kalangan lelaki dan perempuan, maka kami akan hidupkan dia dengan hidup yang sejahtera. Hayah tayyibah. Jadi hayah tayyibah ni tuan-tuan dan puan, bukan sekadar maksud rezeki berkat, insya-Allah tak kemalangan. Ini tafsiran, satu tafsiran, dia tafsiran yang kecil. Dia tidak menggambarkan. Kalau kita gambarkan, okey, hayah tayyibah ni maksudnya apa? Kemajuan teknologi. Kan? Kelestarian ekonomi. SDG kan, Sustainability Development Goals. Itulah dia hayat thayyibah yang dimaksudkan dalam Quran. Kan? Dan juga rezeki yang melimpah ruah. Kita tak nafikan kedua aspek itu. Tetapi kadang-kadang kita lihat Quran ni macam dapat rezeki, tidak kemalangan, alhamdulillah, itulah hayat thayyibah. Tidak. Tetapi hayat thayyibah ini merupakan kehidupan yang makmur. Itu yang sebagai contoh. Kemudian Allah kata lagi, wa may ya'shu 'an dzikri rahman wa may ya'ridu 'an dzikri man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, yakni Al-Quran dan sunnah wahyu, maka baginya kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka, Allah kata. Jadi maksud kat sini adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ni kita tak boleh pandanglah, oh dia ni tidak berjaya di akhirat, dia ni kehidupan dia, kita bayangkan sebenarnya dia tidak, peradaban dia tidak sustainable. Peradaban tidak dapat berdalam atas landasan yang betul. Ini kehidupan dan peradaban yang kita boleh gambarkan. Sebab itu, kalau kita lihat, sebagai contoh, kita ambil feminism. Feminism senang. Barat ni cuba lama, dia cuba mencari makna di manakah kedudukan wanita yang sebenar dalam masyarakat. Okay. So, zaman dulu wanita ni macam ni lah. Macam tidak ada nilai lah. Lebih kurang binatang je lah. Boleh bunuh, kan? Boleh ditanam ni. Sampaikan di masyarakat Arab jahiliah sebelum Nabi datang pun, Nabi Muhammad datang pun, SAW, pun sebegitu rupa. Kan? Bila lahirnya seorang wanita, dhallat wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajah mereka terus berubah hitam merah sebab marah. Malu dan marah. Ada wanita, lahir wanita dalam kalangan keluarga mereka, ada yang membunuh terus, menanam hidup-hidup. Itu zaman dulu. Zaman sekarang pula, wanita dimuliakan selebih mulia daripada lelaki ataupun sama taraf dengan lelaki. Apa lelaki buat, perempuan kena buat juga. Jadi, satu ekstrim menuju ke satu ekstrim yang lain. Dia jadi macam tu. Tapi apabila kita memahami Al-Quran dan kita pasangkan dengan wahyu, maka kita lihat sebenarnya wanita ni ada peranan, ada tempat dia, lelaki ada tempat dia. Kedua-dua menyempurnakan satu sama lain. Jadi, ada contoh kata-kata Imam Qardawi. Kata perempuan ni nisful ummah. Sebahagian daripada ummah. Separuh lah, betul lah. Lelaki separuh, perempuan separuh. Dan melahirkan sebahagian yang lain. Nampak macam mana tingginya peranan wanita dalam Islam. Okey. Jadi ini sebagai contoh kehidupan yang dicari. Apabila kita memandang ma'isyatan dhanka itu, kehidupan yang sempit itu dalam erti kata peradaban, maka kita lihat besarlah. Sistem yang ada takkan sustainable. Sistem riba takkan sustain. Sistem apa-apa lagi yang kita bincang, politik, demokrasi, akan sampai masa dia akan memberi kita pengkhianatan. Dia akan mengkhianati kita. Sistem pertanian. Yang pertanian dia tidak betul-betul bersumberkan kepada epistemologi Islam, maka dia akan hancur satu masa nanti. Okey, tapi ini pembincangan lebih lanjut lah. Okey, itu yang dalam kehidupan. Jadi, apakah kehidupan yang dipandang oleh Islam? Okey, jadi tadi kita dah cerita ayat thayyibah. Tapi kita nak cerita juga contohnya, kita ambil ayat Quran yang biasa kita dengar, itu surah Al-Baqarah ayat 30. Allah kata dalam Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang menjadikan satu manusia ni merupakan khalifah di muka bumi. Malaikat kata apa? Malaikat kata, may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah kau nak menciptakan orang yang menumpahkan darah dan membuat kefasadan di muka bumi ni? Jadi ini satu bentuk
kita nak kata sebenarnya neraca kepada kejayaan penciptaan manusia. Malaikat kata mereka ni akan gagal sebab mereka ni akan menumpahkan darah dan membuat kefasadan. Tetapi, kalaulah kita berjaya membuat apa? Kalau kita berjaya membina kemakmuran sebagai lawan kepada kefasadan, maka kita ni dikira sebagai berjaya. Jadi itulah tujuan penciptaan kita. Khalifah itu, memimpin dan mentadbir secara makmur. Membina kehidupan yang makmur dan sejahtera. Itulah dia kehidupan yang dimaksudkan daripada tujuan penciptaan kita. Dan ibadah pula, Allah kata, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ibadah yang dimaksudkan itu ialah ibadah itu adalah, kita faham ibadah khusus, solat, puasa, zakat, baca Quran. Tetapi ibadah yang paling besar, ibadah ni ada ibadah dua ibadah, ibadah umum, ibadah khusus. Dua ibadah. Ibadah umum ni kita pergi kerja, kita jaga anak-anak, kita berikan pendidikan pada orang lain. Ini semua adalah ibadah. Yang penting dia menepati syariat dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Okay, jadi kemuncak kepada ibadah adalah membina peradaban dan mencapai kemakmuran. Merealisasikan tujuan penciptaan kita. Nah, itulah kehidupan yang dimaksudkan dalam Quran. Untuk manusia kita ni. Okay? Jadi disebabkan itu, maka kita faham besarnya falsafah kehidupan seorang Muslim ni. Kita besar asyhadu an la ilaha illallah itu besar. Bukan sekadar di masjid baca Quran, dia tidak. Membina peradaban itu bukan tujuan kehidupan seorang manusia. Dan itulah peradaban itu sendiri. Okey. Dan seterusnya insaniyah. Insaniyah nanti kita bercakap insaniyah, tak apa. Kemudian perutusan Nabi dan Rasul. Okey, tak apa. Yang ini nanti kita terangkan detail sebentar lagi. Keinsanan pula. Keinsanan yang merupakan khalifah dan ibadah. Ini tadi kita dah terang sikit, khalifah dan ibadah. Dia macam sebenarnya benda ni dia overlap lah. Tapi kita terangkan, cuba kita bahagian sebagai nampak jelas pembahagian itu. Dan insan ni juga, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan watak utama dalam kewujudan. Watak utama dalam kewujudan. Yang mana? Okey. Ini satu aspek yang kita kena bincang. Okey. Apabila Allah menurunkan syariat ni kepada manusia, ada 5 hukum syar'i ya. Siapa yang mungkin ambil usul fiqh tahu. Hukum syar'i ada 5. Setiap daripada hukum syar'i itu, jika kita buat, siapa yang dapat ganjaran? Nah, dalam hadis kita manusia dapat ganjaran. Allah tidak akan bertambah keagungannya kalau kita semua manusia kat dunia ni buat, dan tidak akan berkurang dia punya keagungannya bila semua manusia tak buat. Jadi pulangan daripada ubudiyah itu, ibadah kita kepada Allah SWT, siapa dapat? Bukan ni Allah, tapi kita. Jadi syariat ini adalah untuk manusia. Pulangan ni untuk manusia. Dan pulangannya bukan sekadar pulangan ukhrawi, pahala sahaja. Dia akan dapat ada pulangan duniawi. Ya, saya yakin ramai dah tahu contohnya zakat. Bila kita kaji zakat ni, kita nampak macam mana flow harta tu, dia ada satu flow kan. Kalau saya flow harta ni, dia akan pusing orang kaya, orang miskin, dia tak akan pusing, dia tak akan ada satu line, satu instrumen yang boleh cross border tu. Tetapi zakat dia cross border tu. Cross border, orang kaya, orang miskin, dia boleh bagi. Itu sebab Allah kata, likaila yakuna dawlatan bainal aghniya'i minkum. Harta tu tak berpusing pada orang kaya antara kamu. Jadi itu antara instrumen zakat ni adalah memberikan kebahagiaan sebenarnya. Sebagai contoh lah, ni ringkas lah. Kita bincang detail lagi lepas ni. Okey. Jadi pulangan-pulangan daripada penegakan ibadah, ubudiyah kepada Allah ni adalah untuk manusia. Untuk manusia sendiri. Jadi yang dapat manfaat adalah manusia. Manfaat dunawi dan ukhrawi. Jadi inilah, sebab itulah ada syariat. Sebab tu syariat ni bukan sekadar solat dan puasa yang kita faham dalam masjid tu, tapi dia adalah satu sistem kehidupan, sistem way of life. Jadi sebab tu bila kita nampak, bila kita tengok ni, kita lihat kalaulah betul-betul kita mempraktikkan semua yang ada dalam kita punya agama, kita bukan sekadar dapat syurga ni, tak. Kita akan dapat syurga dunia ataupun peradaban yang makmur itu. Jadi sebab kalau kita melihat sekarang contohnya kan, kita lihat isu politik lah. Kita macam isu politik kan, demokrasi. Tengok sekarang demokrasi tukar-tukar kan. Nampak parti akhirnya
bertukarlah MB kan. Sebagai contoh sekarang di Perak kan. Jadi kita lihat apa yang kehendak rakyat dia. Akhirnya dia tak nak mewakili rakyat pun. Kan. Tapi kalau kita berbincang politik yang betul-betul melambangkan kehendak manusia, kan. Kita lihat dia contoh para sahabat kan. Sahabat ni tuan-tuan, dia tak minta pun jawatan. Tapi dia diberikan amanah. Dia tahu dia punya tanggungjawab sebagai pemimpin tu bukan kerana dia nak duit, dia nak dapatkan kedudukan, tidak. Kerana dia perlu bawa manusia ni menuju Allah SWT. Membawa manusia ni mencapai kemakmuran itu. Tanggungjawab pemimpin ni bukan sekadar tanggungjawab yang untuk mendapat nama dan kedudukan, tidak. Sebagai contohlah. Okey. Jadi itulah pulangan-pulangan keinsanan kepada kita. Dan yang ketiga adalah kebahagiaan. Kebahagiaan pula adalah, kebahagiaan aku ada banyak istilah. Al-hayatu thayyibah tadi, as-sa'adah boleh ada dalam Quran, as-sa'adah, ada al-fawzu, al-falah. Semua ni boleh dimaksudkan dengan kebahagiaan. Dan sebagaimana kehidupan, kebahagiaan pun ada duniawi dan ukhrawi kan. Jadi dia merupakan ada objektif pertama dalam peradaban. Jadi kita cuba tanya sekitar soalan kepada kita tuan-tuan pada hari ini, sejauh manakah peradaban kita memberikan kebahagiaan kepada kita? Okey. Bagi contoh, apa seterusnya. Jadi bila kita dah simpulkan macam tu, kita tahu bahawa peradaban tidak boleh sekadar dimenjangkan pada skop ni. Keperluan material, kelestarian ekonomi dan kemajuan teknologi sahaja. Inilah yang biasanya cuba kita hari ni cuba sama-sama orang letakkan skop civilization, keperadaban tu pada aspek-aspek ini. Kita lihat sekarang dalam contoh negara Jepun lah. Kan, kita ada KDNK kan, apa maksudnya nak ukur kekayaan, nak ukur diri maju ke tak maju macam mana KDNK dia. Kan, dan macam mana kadar pengangguran dia. Ni material. Bukan tak boleh mengukur macam ni, tetapi bukan sekadar ini. Bukan sekadar ini kita nak mengukur sesebuah tempat itu ataupun kawasan itu, sosial itu mencapai peradaban pun tidak. Sebagai contoh negara Jepun. Negara Jepun, satu kajian buat, kalaulah 2100, mereka sekarang ni, Jepun ni, dia punya kadar penjualan pampers orang tua lebih banyak daripada pampers bayi. Sebab kelahiran baby lebih kurang daripada orang tua yang ada. Maksudnya orang tua sangat ramai. Orang dah maju, orang pemakanan dah bagus. Tapi jadi orang tua lambat matilah. Tak macam kat negara-negara lain, mungkin negara-negara yang negara ketiga lah kita panggil sekarang ni. Mereka ni mungkin tidak ada keperluan makanan yang cukup, bersih sebagainya, maka dorang punya kematian rate tu tinggi. Tapi Jepun tidak. Tetapi apa yang dia punya drawback dia adalah dia orang punya kelahiran baru kurang. Sampai penjualan tu lebih tinggi penjualan pampers orang dewasa. Sebab apa? Ada dua sebab. Pertama sebab orang muda tidak berkahwin. Sebab mereka ni sibuk bekerja. Ada satu polisi macam kerja 12 jam sehari, 6 hari seminggu. Dan kalau yang dah berkahwin pula, satu tadi orang tak berkahwin. Yang kedua, kalau dah berkahwin pula, mereka tidak sempat atau tidak ada masa untuk bersama dengan isteri masing-masing ataupun dengan suami masing-masing. Sebab sudah sibuk bekerja, balik dah tidur je. Penat tidur. Kan? Jadi ini menyebabkan akhirnya tidak berlakunya generasi yang baru lahir. Dan kalaulah 2100, tapi kita tak nafikanlah negara Jepun antara negara terkaya di dunia, kalau tak paling kaya pun terkaya di dunia, mencapai teknologi yang sangat tinggi dan sebagainya. Handphone kita pakai Jepun punya dan sebagainya. Tapi akhirnya kita lihat kalaulah ni demografi dia, 2100 tidak ada perubahan daripada keadaan sekarang ni, maka Jepun akan hilang dari peta dunia. Ini hujah dia. Kira-kira yang dia buat. Jadi adakah ini kebahagiaan? Okey. Kerja 12 jam sehari, 6 jam seminggu, ujung hari tak bekerja tu boleh mabuk-mabuk, adakah itu kebahagiaan? Jadi ini soalan yang kita nak lontarkan. Jadi sebab tu kita nak kena lihat lebih dalam aspek peradaban ni. Jadi sebab tu tak boleh bincang sekadar kemajuan teknologi, kelestarian ekonomi dan juga keperluan material sahaja. Okey, seterusnya. Noktah 3, perjuangan ambiak mewangga peradaban. Okey. Jadi tuan-tuan,
dan puan sekalian, hadirin hadirat pada malam ini yang saya hormati sekalian, yang saya kasihi sekalian. Apabila kita faham daripada tadi gambaran wahyu tentang peradaban tu, manusia ini misinya adalah membangunkan kehidupan sejahtera, membangunkan peradaban, mencapai kebahagiaan. Maka kita tahu sebenarnya para nabi ni dia bukan sekadar risalah untuk risalah tauhid kepada Allah. Bukan sekadar itu. Itu tema utamanya, tapi ada satu tema lagi yang kita lupa, iaitu Islam. Risalah tu risalah peradaban, risalah hadariyah kita panggil. Sebab itulah tujuan-tujuan Nabi ni diturunkan. Sebab mereka ni datang bukan sekadar untuk menyebabkan manusia menyembah kepada Allah. Itu satu, itu aspek paling besar, iaitu landasan utama dia. Tetapi yang terzahir itulah peradaban yang sejahtera. Itu tujuan kehidupan kita. Dan itulah antara misi besar para Nabi. Kita tengok ni. Sedikit timeline kita buat. Okey. Nabi Adam AS. Nabi Adam ni merupakan Nabi yang pertama. Dan kalau kita tahu, dalam Quran Allah kata tentang Nabi Adam diajarkan asma, nama-nama. Saya ada pernah bagi ceramah dekat sini, kat Seremban, satu surau. Saya ajar tentang kisah-kisah dalam Quran. Kisah Nabi Adam ni dah habis. Sekarang kisah Nabi, nak masuk kisah Nabi Hud dah. Nak masuk kisah Nabi Hud. Jadi kita bincang detail tentang perkara ni. Bagaimana sebenarnya ada unsur-unsur peradaban yang dibina oleh Nabi Adam. Okey. Jadi Nabi Adam merupakan permulaan kepada fasa ini, iaitu memulakan misi membangunkan kehidupan dan bahasakan insaniyah. Tadi tu yang ada 3 aspek tu kan. Tauhid kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kita lihat dalam beberapa kisah dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, dia cerita Nabi Adam ni dah ada ketika itu tanaman dan juga ternakan-ternakan tau. Jadi Nabi Adam ni bukanlah zaman macam kita tengok zaman Paleolitik tu, zaman batu, tak pakai baju, tidak. Nabi Adam datang dalam keadaan dah moden lah. Jadi Nabi Adam ni, zaman dia tu sendiri, zaman bapa segala manusia ni, dah ada tanaman, ternakan. Dan kalau kita lihat kisah Qabil dan Habil pun kita tahu. Ada yang kata Qabil ni bawa daripada ternakan, ada yang kata tanaman. Jadi maksudnya dah ada. Dan Nabi Adam sebelum dia meninggal pun dia minta pada anak-anak dia ketika itu untuk bawakan satu buah daripada kebun dia. So ada kebun kat situ. Jadi ini satu aspek peradaban. Tapi bukan sekadar tu je, bukan sekadar benda material je, tetapi ada juga kisah di mana kita tahu kisah Qabil dan Habil, 2 anak bergaduh, tetapi akhirnya kita lihat bagaimana ikhlas, akhlak mulia itu diterapkan oleh Nabi Adam AS. Nampak kat situ. Bukan sekadar aspek ekonomi atau lahiriah peradaban tu. Okey, itu ringkas. Nak cerita panjang, kita buka kuliah baru. Kedua, Nabi Nuh AS. Nabi Nuh aspek perkembangan. Jadi kalau dalam beberapa hadis kita lihat, Nabi Nuh ni merupakan, ada kata Nabi pertama. Rasul pertama kepada ke muka bumi. Jadi ada ulama bincang lah kenapa Rasul pertama bukan ke Nabi Adam. Jadi yang dimaksudkan Rasul pertama kerana Rasul yang mempunyai umat yang ingkar kepada dia. Sebab Nabi Adam tak ada umat yang ingkar, semua beriman kepada Allah. Dan manusia pun sempurna beriman kepada Allah sampai datang zaman Nabi Nuh. Okey. Kehidupan bangsa insaniah dan kehidupan yang berbeza itu diteruskan. Tapi muncul elemen syirik yang mencabar asas kehidupan tersebut. Okey. Jadi kalau kita nak pandang bagaimana sustainability benda ni adalah bila kita lihat, okey. Kita lihat sebenarnya dalam Islam manusia ni merupakan wakil kepada Allah Taala. Jadi ketaatan kepada manusia ini, ketaatan kepada manusia adalah berasaskan kepada ketaatan dia kepada Allah. Maksudnya kalau kita nak taat seseorang, kalau dia taat kepada Allah, baru kita taat dia. Dia ada, maksudnya kata ada keterikatan di situ. Hatta kepada mak ayah kita pun, kalaulah mak ayah kita mengajak kita kepada maksiat, maka kita boleh mengingkari mak ayah kita. Maka itu politik Islam. Kita mentaati pemimpin bukan kerana dia pemimpin kita. Dia pemimpin kita lah, tapi selagi mana dia pemimpin yang mengikut syariat Allah, maka kita boleh ikut dia. Kalau dia pemimpin kita sekalipun, tapi dia melanggar syariat Allah, maka kita boleh tidak ikut dia, tak berdosa. Sebab itulah jis kepada ketaatan dalam Islam. Maksudnya segalanya Allah. Jadi kalau hilanglah Allah tu, kalau barat sekarang dihilangkan Allah, maka ketaatan tu atas dasar apa? Ketaatan dasar apa? Sebab jawatan, sebab material lah, duit ke, sebab ada benda ke, kalau dia taat dia dapat benda baru ke, itu material. Okey. Jadi apabila zaman Nabi Nuh adanya kesyirikan bukan sekadar ketaatan ni, menyembah benda lain.
Yang mana akhirnya dia akan mencacatkan peradaban tu sebenarnya. Jadi kalau kita boleh cerita formula dia, bagaimana akhirnya boleh menyebabkan macam-macam benda berlaku, maka akhirnya ketika itu, bila ada elemen syirik datang dalam bentuk yang baru, maka Nabi Nuh diutuskan oleh Allah SWT untuk membetulkan kembali peradaban tersebut. Yang kita tahu zaman Nabi Nuh, dah ada juga aspek peradaban material ni. Sebagai contoh, Nabi Nuh dah boleh berdaya bahtera. Dah ada kayu, dah ada skru, Allah skru ketaan. Tapi maksudnya dah ada engineering lah, architecture dah ada zaman Nabi Nuh AS. Maksudnya dah ada satu bentuk-bentuk peradaban. Tak ledang lah banyak peradaban sampai hari ni, tetapi lebih kurang macam itulah tanda-tanda dia, fenomena-fenomena dia. Seterusnya Nabi Ibrahim AS. Okay. Nabi Ibrahim zaman konflik. Zaman konflik. Saya ambil ringkas ni. So zaman konflik, bagaimana kita lihat zaman Nabi Ibrahim ni, dia dah berhadapan dengan Taghut yang dah terjelma dalam mencapai kemuncak pemerintahan. Tadi Nabi Nuh berhadapan dengan syirik beberapa dalam kaum dia saja, tetapi ini dia sampai kemuncak pemerintahan di Babylon. Tahu Namrud kan? Namrud ni dah mencapai kemuncak pemerintahan, dia dah memerintah. Dan memerintah dalam keadaan zalim lah. Zalim, dia mengaku dia Tuhan, boleh menerbitkan langit, boleh membunuh, boleh menghidupkan. Dia dah menafikan ketuhanan. Dan dia memerintah dengan dasar dialah Tuhan. Jadi ini adalah satu bentuk penafian kepada kehidupan insaniah itu. Islam ni tuan-tuan, dia meraihkan insaniah manusia. Manusia itu dinilai kerana kemanusiaan dia. Siapa kata demokrasi yang pertama, sistem pertama yang memberikan manusia ni hak untuk menukar dan menunggu kerajaan secara harmoni? Bukannya demokrasi yang pertama. Antara demokrasi punya kata jasa demokrasi kepada umat manusia adalah dia berjaya menukar pemerintahan atau menunggu pemerintah dengan aman. Dan kalau dalam mana-mana sistem politik lain, tidak ada. Mesti kalau nak tegur, mesti kena bunuh. Mesti perang, baru boleh tegur dan juga tukar. Tapi demokrasi tidak. Tetapi kalau kita lihat Islam, sebenarnya Islam tu sendiri dah pernah buat benda ni. Sebagai contoh, dalam kisah Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika pemerintahan dia, ada seorang hamba Qibti. Hamba Qibti. Hamba, ada bangsa Qibti lah yang di Mesir, anak dia berlumba dengan anak Amr al-As, gabungan Mesir ketika itu. Anak dia menang, anak Amr kalah. Jadi anak Amr pukul anak Qibti itu, Kristian Qibti itu. Maka apa yang ayah dia buat? Ayah dia datang ke Madinah, berjumpa dengan Sayyidina Umar dan beritahu tentang peristiwa itu. Dan Umar telah buat apa yang dia buat pada Amr al-As dan anak dia. Di sini kita lihat bagaimana pemimpin ditegur oleh seorang Qibti kot. Maksudnya bukan orang Islam pun. Dan dia tak kenal Sayyidina Umar. Umar kenal Amr ni. Amr ni dulu dalam keadaan geng-geng sebelum masuk Islam pun. Amr ni antara orang besar Quraisy, selevel lah dengan Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Tetapi Umar faham. Maksudnya manusia ni dinilai kerana dia itu sendiri. Dan Islam yang memberikan kemuliaan nilai itu. Demokrasi lambat. Islam datang dulu. Dan banyak kita tengok kisah-kisah. Antara kisah yang menarik ni di Azerbaijan. Azerbaijan ke mana tadi? Belah-belah tu lah. Belah-belah timur tu. Ada kisah satu tentera ni. Mereka masuk ke negara tu, tetapi mereka tidak berikan syarat sebagaimana yang biasa umat Islam bagi. Itu 3 syarat tu kan. Kalau masuk, kalau kamu menyerah, kalau kamu masuk Islam, maka kami tak akan perangi kamu. Kalau kamu tak nak masuk Islam, tapi nak aman, maka bayar jizyah, bayar cukai. Kalau tidak, kami akan perangi kamu. Mereka tak cakap benda ni, maka masuk terus tawan, menang. Dan mereka merintah dalam beberapa tahun. Lepas rakyat tu, Uzbek kot, kan? Mereka dah belajar Islam, mereka tahu, sepatutnya kalau perang, kena beritahu syarat ni. Tetapi kami masih didatangi oleh orang Islam ketika itu, tidak tahu tentang benda ni. Maka dia hantar surat kepada khalifah. Dan apa tu, dia hantar qadi. Hantar surat kat qadi kat negara tu, okey, buat ikut ni. Lepas tu orang tu datanglah jauh daripada Madinah ke Baghdad, dari Baghdad ke Uzbek tu jauh. Sampai qadi baca surat tu dan qadi dia kata esok pagi selepas subuh semua tentera dah kena keluar. Walaupun tentera dah tawan tempat tu, dah pemerintah beberapa tahun, dia orang kena keluar. Mereka semua keluar balik.
kosong, habis kosong. Pagi tu kosong. Dan mereka datang balik, bagi tawaran tu semula. Yang sepatutnya mereka bagi pada sebelum ni, tapi tak bagi. Bagi balik, cakap. Dia cakap, tetapi ketika itu, rakyat yang keluar ketika itu, mereka bukan datang untuk memerangi, tapi semua masuk Islam. Kerana mereka melihat bagaimana Islam memuliakan mereka, walaupun mereka bukan beragama Islam ketika itu. Jadi ini satu bentuk kita melihat macam Islam memuliakan insan. Pendidikan adalah Islam. Pendidikan ni bukan sekadar pendidikan. Sekarang pendidikan ni pendidikan material. Semua kursus-kursus yang ada, kebanyakan kursus yang ada di universiti ni, kita belajar sebab kita belajar. Okay, nak ambil bidang apa ni? Nak ambil bidang ni lah, bidang Islamic law. Nak ambil law? Senang kerja sikit. Ini set terus kebenaran yang pahit. Kita belajar sebab nak kerja. Sebenarnya itu salah. Belajar ni sebab kita meraihkan objektif kewujudan kita, iaitu menambah ilmu. Manusia ni dicipta sebagai orang berakal. Jadi nak memenuhi kewujudan dia kena menambah ilmu dia. Belajar sebab nak tambah ilmu tu, nak faham ilmu. Sebab itulah kewujudan diri dia. Tetapi kita belajar sebab nak kerja. Dan akhirnya ilmu terabai, kerja pun tak dapat. Sepatutnya dari Islam, kerja tu satu aspek lain, kemahiran. Tetapi ilmu, nak belajar bukan sebab nak kerja. Ilmu adalah untuk ilmu tu sendiri. Belajar kerana ilmu. Okey, termasuk tadi Imam Ibrahim, akhirnya Tagut tu yang Namrud mencapai kekuasaan dan dia berasakan kufur dan eksploitasi manusia. Islam tak pernah eksploitasi manusia, tapi ini dia dah mulakan eksploitasi manusia. Jadi Nabi Ibrahim melawan Namrud. Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman zaman kemuncak peradaban. Kita lihat sebenarnya benda ni dia walaupun bukanlah Islam semua ni, tetapi dia ada salah tauhid yang sama. Risalah yang sama, itu risalah Nabi. Jadi zaman Nabi kemuncak Nabi Sulaiman dalam kemuncak. Zaman kemuncak ni adalah zaman kemuncak pada peradaban Bani Israel. Peradaban Yahudi lah. Peradaban Yahudi ni kita boleh ambil dari sudut aspek dia adalah agama samawi juga macam kita sebelum dia diselewengkan. Jadi ada beberapa nabi dalam Bani Israel, banyak nabi. Yang kalau kita boleh lihat dia punya timeline tu bermula dengan Nabi Musa alaihissalam, bawa daripada Mesir pergi ke Palestin. Daripada Palestin tu dah terbinanya adanya Tolut, adanya Nabi Daud, akhirnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah yang membentuk kemuncak peradaban Bani Israel yang hari ini diagung-agungkan oleh orang Zionis sendiri, padahal mereka sebenarnya dah tidak mendapat mandat itu. Dan jadi ketika itu peradaban dibina oleh Nabi Sulaiman adalah peradaban sangat material, sangat canggih lah. Ada mahligai, teknologi, angin, burung, jin sebagai khadam kepada misi peradaban dari salah tauhid. Tapi Nabi Sulaiman apa Nabi Sulaiman buat? Nabi Sulaiman sentiasa tawaduk kepada Allah Taala. Allah nak menguji aku, ablani ashkuru am akfur. Adakah aku ni syukur atau aku ni kufur? Walaupun sebagai pemimpin paling agung, tetapi dia masih ingat tentang siapa diri dia, hamba kepada Allah. Dia hanya menjalankan amanah Allah SWT. Dia tertakluk kepada Allah SWT. Ketaatan orang lain kepada dia kerana dia mentaati Allah. Itulah yang kita faham dari konsep itu. Okey, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW dalam kebangkitannya. Jadi mengembalikan manusia ke landasan sebenar dalam pembangunan keberadaan kehidupan. Ni tajuk ni tak boleh buat tesis ni. Tapi tak apalah, kita bincang sedikit. Okey. Nota 4 atau terakhir, itu menilai peradaban moden. Okey. Kita lihat. Ni agak kecoh baru ni, belanjawan, kawasan kemakmuran 2030, rancangan Malaysia ke-11, SDG. Semua ni adalah rancangan-rancangan yang ada di Malaysia dan di peringkat antarabangsa, universal, global. Pembangunannya macam-macam lah yang kita bincangkan dalam belanjawan baru-baru ni. Dan kalau lebih besar tu RMK lah. Dan kalau lebih besar tu kawasan kemakmuran. Jadi sebenarnya, yalah, kita biasa kalau tak belanjawan, kita akan bincang, dapat berapa KWSP, dapat berapa ni. Kita bincangkan dia punya titik-titik tu. Setiap satu titik tu benda-benda. Tapi pernahkah kita tanya, apakah falsafah yang melatari benda ni? Apakah matlamat daripada belanjawan ni? Apakah objektif? Di manakah hujungnya ke mana? Itu persoalan dia. Kita nak nilai sejauh manakah sebenarnya kita punya negara ni dibentuk atas dasar apa? Apakah dasar yang melatari kawasan kemakmuran ni? Falsafah apa? Sosialis ke? Kapitalis ke? Siapa yang beruntung daripada belanjawan ni? Rakyat betul ke rakyat yang untung? Ataupun sebenarnya yang untung tu orang lain? Ada tangan-tangan rakyat yang untung dan sebagainya. Jadi ini persoalan kita. Persoalan falsafah dekat situ. Falsafi ni kat situ. SDG.
Siapa yang untung daripada SDG ni? Baguslah kita nak melihat satu bentuk kelestarian alam dan sebagainya. Tapi betul ke benda tu? Saya ulas kat sini sikit. Ini bincang panjang dalam beberapa forum yang lain. Biasanya kita akan diberitahu bahawa resources ni scarce. Resources, sumber alam ni adalah terhad, tetapi manusia punya keinginan tu tak terhad. Okay, itu yang standard. Jadi kita perlu cari sumber yang lebih yang sustainable lah. Itu nuklear dan sebagainya. Ini biasa dalam sains lah. Tapi kalau kita melihat daripada aspek falsafah Islam ataupun epistemologi Islam, kita lihat sebenarnya dia terbalik. Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mengira nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat kira. Dan maksudnya nikmat Allah ni sangat tidak terhad lah. Atau kita kata Allah punya resources ni dia tidak ada limit, unlimited. Tetapi yang perlu dilimitkan adalah kehendak manusia. Adanya zuhud, adanya qanaah, adanya syukur. Jadi kita lihat tapi macam tu kenapa orang cakap resources is scarce? Kenapa orang kata sumber ni akan habis, akan hancur. Akan habis, depleted. Rupa-rupanya kalau kita lihat kaji adalah untuk menjaga perut masing-masing. Kan? Ada syarikat-syarikat gergasi ni dia berjaga. Bila dia kata macam tu, maka orang tidak akan pergi ke petrol dah. Orang tak akan pergilah kepada benda-benda yang gas-gas yang akan habis ni. Dia cari benda lain. Yang itu dia makan seorang lah. Petrol dia makan seorang. Sebagai contoh. Ni ringkas lah kita boleh bincang lagi. Tapi ini antara contoh lah. Sebenarnya matlamat tu matlamat keuntungan. Bukan matlamat kesejahteraan alam sebagai contoh. Okey. Jadi kesimpulan. Okey, aku 10 tepat dah ni. Jadi kesimpulan daripada perbincangan kita panjang tadi, ni 3 poin saya penting. So peradaban perlu disimpulkan melalui epistemologi Islam. Epistemologi bukan falsafah ilmu, iaitu integrasi antara wahyu dan akal. Jadi kita nak cari tentang wahyu ni, tadi saya dah bagi sikit. Jadi tentang wahyu ni. Jadi lepas ni kita kena buat satu proses integrasi pula. Apa yang akli-akli apa yang dikatakan oleh pemikir-pemikir sedia ada, barat dan timur, kita gabungkan dengan wahyu tadi. Apa yang kita dapat tentang peradaban? Okey, yang kedua, tema utama peradaban adalah kehidupan, keinsanan dan kebahagiaan. Jadi kita nak nilai sejauh manakah sebenarnya peradaban pada hari ini memberikan kita nilai insani, nilai kehidupan dan juga kebahagiaan. Kenapa kita lihat walaupun negara kaya tetapi masih lagi ramai golongan homeless, golongan yang tidak ada rumah. Kenapa? Kalau kita boleh bina bangunan pencakar langit yang tidak ada orang duduk pun, ghost city, tapi masih ramai lagi orang yang homeless. Manakah kebahagiaan di situ? Adakah kita hanya mengejar kemegahan, kekayaan tetapi kita melupakan kebahagiaan yang sepatutnya? Yang ketiga adalah Islam, ini penting. Islam adalah risalah peradaban. Dan misi peradaban adalah misi membangunkan peradaban. Dia bukan sekadar misi ani'budullah wajtanibut taghut. Betul lah Allah menyembah Allah dan menjauhi taghut, tapi kita boleh ada bu'dul hadari, ada perspektif peradaban yang kita boleh baca daripada ayat tu. Bukan sekadar sembah Allah, pergi masjid, settle. Inilah tugas Nabi. Tidak. Lebih. Sebab tu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ni kita tak kenal dia sebagai seorang yang di masjid je. Nabi Muhammad SAW adalah komander perang. Nabi adalah seorang ayah, ahli politik. Nabi merupakan duta dan sebagainya. Nabi, kita boleh letakkan Nabi punya peranan tu sangat banyak. Jadi itulah menggambarkan satu peradaban. Menggambarkan kemusyumulan peradaban yang kita ingin bina itu. Daripada perwatakan Nabi SAW cukup. Jadi itu sahaja untuk pembentangan saya pada malam ini. Ada apa salah dan silap, saya mohon minta mohon maaf. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustaz Firdaus untuk sesi jawab. Syukran pada Ustaz Ahmad atas perkongsian tadi sebagai pembuka perbincangan kita pada malam ni. Dan jadi saya membukalah untuk mana-mana di kalangan hadirin yang ingin berkongsikan pandangan ataupun ingin bertanya secara teruslah. Kita mungkin boleh guna
option melalui raise hand, ataupun kalau ada soalan nak tanya melalui chat terus pun boleh. Jadi saya buka lah. Okay, ni ada soalan daripada Nur Eldina Hakimah. Yang pertama, saya ada beberapa persoalan. Yang pertama berkaitan tema utama peradaban. Dan mengapa di dalam tema utama peradaban tidak disertakan tentang keilmuan? Ataupun disebabkan keilmuan ini kita bahaskan dalam epistemologi peradaban Islam itu sendiri. Dan soalan yang kedua, sekiranya kita tidak menggambarkan kebahagiaan tersebut sebagai material dan perkara-perkara fizikal yang kita boleh ukur, apakah kayu ukur yang lain tentang kebahagiaan? Dan kalau ia berkait secara spiritual, dan apakah bentuk ataupun manifestasinya? Okey, soalan yang baik. Okey, kenapa tidak ada tema untuk keilmuan? Okey, bagi saya lah, dia benda ni tidak terhad kepada tiga tu sahaja. Maksudnya tiga ni adalah tiga yang utama. Jadi kalau kita kata keilmuan, dia meliputi ketiga-tiga aspek itulah. Maksudnya di dalam tiga-tiga tu, ada kehidupan dan ada keilmuan dan ada kebahagiaan. Maksudnya ketiga-tiga ni adalah dia ilmu tu boleh meliputi dalam mana-mana aspek ini. Sebagai contoh, Plato dan Aristotle, dia mengatakan bahawa kehidupan itu adalah Sophia ataupun knowledge. Jadi bagi dia, apa-apa kehidupan ni mesti mencapai kebahagiaan dengan ilmu. Jadi kehidupan ni mesti ada ilmu. Sebab itulah tujuan penciptaan manusia. Okey, bagi saya tak ada masalah. Dan kita pun boleh masukkan dalam aspek kehidupan kita, keinsanan kita dan kebahagiaan itu sendiri. Dan ada satu kata-kata Ash-Shatibi, dia kata kelazatan yang paling, nikmat yang paling tinggi adalah nikmat memahami ilmu. Ada, tak ingat dalam bahasa Arab, tapi nikmat yang paling tinggi adalah kelazatan memahami ilmu. Ini satu bentuk kebahagiaan. Dan ilmu yang paling tinggi adalah apa? Ilmu berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'rifatullah, maksudnya kalau kita mengenal Allah, maka itulah kebahagiaan yang sebenar. Jadi kita tak melihat kebahagiaan itu berdasarkan material sahaja. Sebab tu, maka saya rasa ilmu tu boleh jadi. Tapi kalau berdasarkan tadi tu, dia boleh dimasukkan dalam mana-mana aspek daripada tiga itu. Itulah kalau menjawab. Dan yang kedua, okey. Macam mana kita nak nilai peradaban? Okey. Sebab tu, ada satu beberapa masa time apa BN masa pemerintah kan. Saya ada satu satu yang dibuat oleh Ashraf Wajdi ketika itu dia dalam menteri sebagai di JPM kan. Dia buat satu indikator maqasid syariah tau. Macam bagaimanakah maqasid syariah tu ditepatilah dalam setiap aspek-aspek kementerian tu. Jadi satu benda menarik lah kan. Maksudnya indikator tu. Cuma masalah dia adalah bila benda material kita boleh indicate lah, kita boleh nilai skala, dua skala 1, 2, 3 lemah, paling lemah, baik, sangat baik dan sebagainya. Tetapi bila spiritual dia dah susah. Benda maknawi dah susah kita nak kita nak menilai dia kan. Jadi disebabkan itu maka kita perlu banyak persoalan-persoalan lah. Bagi saya persoalan-persoalan yang dibuat ni, yang kita buat pada hari ni adalah kita kena tanya soalan-soalan yang lebih deep lah, lebih deep kan. Maksudnya bukan sekadar cukup makan tak, bukan sekadar soalan kita nak menilai kebahagiaan tu, bukan contoh kebahagiaan lah. Kita nilai kebahagiaan, bukan cukup makan. Kita kena buat skala yang lebih deep, lebih filosofikal lah, lebih dalam sikit supaya kita dapat nilai sejauh manakah sebenarnya kita mencapai betul-betul makna peradaban tu. Kalau kita nilai sekadar okey banyak bangunan tinggi, okey, cukup. Kalau kita nilai sekadar okey KDNK dia berapa, okey. Kita tengok homeless, tak tengok ni. Kita dah menafikan kesyumulan penilaian tersebut. Jadi kalau kita nak buat penilaian juga, kita kena buat penilaian dalam bentuk yang lebih holistik lah, lebih kuli, lebih menyeluruh. Bukan sekadar itu. Mungkin kita boleh buat soalan-soalan ni, kena tanya pelajar-pelajar yang mengambil master dan PhD yang boleh buat konstruk tu, konstruk yang, macam mana nak nilai konstruk yang lebih
lebih meaning dia dalam sikit, bukan sekadar yang fizikal tu kan. Mungkin kita boleh dapatkan jawapan daripada situlah. Wallahu alam. Pada soalan lain? Kita buka lagi kalau ada soalan atau pandangan yang boleh kita bincangkan. Okey, ada soalan daripada Liana Rais. Dia sebut, menerusi pembentangan malam ni, saya lihat akar kepada peradaban Islam itu terletak pada aspek pembangunan manusia, insan. Hal ini membuatkan saya terfikir dengan lambakan kelab-kelab atau persatuan-persatuan di universiti-universiti di mana kebanyakannya berarah kepada dakwah atau turun kepada masyarakat. Tetapi saya kira mahasiswa kini yang berjiwa muda dan mempunyai semangat yang tinggi dan dalam masa yang sama kurang pemahaman tentang aktiviti yang dilakukan kepada masyarakat. Dan apakah pandangan Tuan kepada hal ini? Okey. Jadi ini pertembungan yang evergreen lah. Dan maksudnya orang yang aktivisme dia tinggi, dia kuranglah aspek ilmiah dia. Dan sebaliknya golongan yang ilmiah ni tinggi, kuranglah aktivisme dia. Ini yang biasa difahami lah. Jadi yang kata dekat universiti ni, tidak ada universiti, tak keluar-keluar, orang yang keluar tak masuk universiti. Orang yang berada di masyarakat tak masuk universiti. Jadi sebenarnya inilah masalah kita bila kita melihat kita melihat pemisahan dari sudut ilmu dan amal lah. Sebenarnya lebih deep dari itu, iaitu pemisahan antara ilmu dan amal. Kan? Jadi bila kita nampak macam tu, kita lihat benda ni dia benda yang akhirnya orang tu beramal tanpa ilmu dan orang tu berilmu bila dia tak beramal. Ini kesan besar dia lah. Akhirnya bentuk gerakan ataupun satu kelompok ilmu tapi tak tahu masyarakat, dan kelompok yang beramal, aktivis tetapi tak ada ilmu. Jadi daripada permulaan sendiri ilmu dan amal itu terpisah. Hatta sebenarnya kadang-kadang kita faham tasawuf. Tasawuf kita faham tasawuf ni adalah amal. Tapi kita lupa ilmu. Amal lah, zikir, bersuluk, solat, qiyam, tapi kita lupa ilmu, memahami tafsir, itu sebagai tasawuf. Jadi bila kita memisahkan sekular ni, sekular. Jadi bila kita pisahkan ilmu dan amal, kita sedang memberikan satu makna yang salah lah. Jadi sebab tu bagus maksudnya mahasiswa di universiti turun ke masyarakat, ya, tetapi jangan abaikan pula aspek yang sepatutnya ada pada seorang mahasiswa, iaitu berilmu. Sebab itulah tujuannya orang masuk universiti ni dia nak ada ilmu. Jadi sepatutnya yang aktivis ini menambahkan aspek ilmiah. Jadi orang ilmiah ni kena keluar pada masyarakat, berjumpa masyarakat untuk menyampaikan ilmu dia. Itu yang dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Tasawuf yang besar lah, dipanggil Sultanul Ulama, bukan, Sultanul Awliya nama dia, Sultanul Awliya Abdul Qadir Al-Jilani. Dia kata orang yang permulaan tasawuf dia tu, orang yang sufi, permulaan dia akan duduk bersendiri di masjid. Ini bagi mubtadi, permulaan, orang pemula junior. Tapi orang yang muntahi, yang senior, dia akan bercampur dengan masyarakat. Sebab kalau bukan dia yang menyampaikan ilmu yang dia ada pada masyarakat, siapa lagi yang nak Islam masyarakat? Jadi aktivis sepatutnya berilmu. Dia kan adalah kalau siapa di sini memberikan pimpinan kepada gerakan-gerakan mahasiswa ataupun gerakan lah, keluarga sendiri pun paling tinggi lah, paling kurang lah. Ada aspek ilmiah, ada aspek aktivis amaliyah, ilmiah, amaliyah. Kan? Qiyam sama-sama, okey. Lepas tu baca Quran sama-sama, baca tafsir, baca hadis. Kan? Menambahkan ilmu, pergi masjid, pergi surau, tambahkan ilmu dan sebagainya. Ini antara aspek penting yang kadang-kadang kita lupa. Ini serangan-serangan sekular dan menyebabkan kita macam ni. Hatta Ibn Taymiyah, Syekhuna Ibn Taymiyah, Syekhul Islam, selain daripada dia ulama yang besar, dia memimpin tentera Iraq ketika itu melawan Mongol. Ini satu bentuk yang hidup dalam kalangan ulama kita. Wallahu alam. Ada soalan lain? Cuba paling lewat habis dalam jam 10.30 kot. Ada soalan yang lain?
soalan daripada Nurul Fatihah. Dia tanya, apa nilai atau kriteria yang kita perlu tetapkan supaya setiap peradaban yang kita sedang kaji jadi satu rujukan yang baik? Misalnya macam ni, maksudnya ni lah, apa, rujukan lah pasal peradaban. Kita bawa Okey. peradaban. Pertama sekali bagi saya lah untuk kajian tentang peradaban ni, kita perlu tahu dulu peradaban ni sangat berluas dan besar. Dia benda yang maksudnya kalau dalam konstruk sosial tu yang paling tinggi adalah peradaban lah. Maksudnya ada masyarakat, ada bangsa, akhirnya negara, dan ada peradaban yang besar lah. Jadi bila kita nak kaji peradaban ni, kita perlu spesifik apa kita nak kaji. Apa nak kaji? Satu, nak kaji apakah makna, apakah falsafah yang membentuk kehidupan dalam setiap peradaban yang ada. Lebih soalan besar tu. Jadi maksudnya kalau nak kaji, kita kena pergilah contoh tentang peradaban India. Kita kena bagilah peradaban India punya tulisan-tulisan. Jadi sebenarnya susah nak cari sudah bahasa ni. Contoh bila saya buat kajian tentang peradaban tawanan Cina, sangat sikit lah manuskrip ataupun tulisan-tulisan tentang tamadun atau peradaban Cina ni dalam bahasa Inggeris atau Melayu. Sikit lah. Ada pun sangat sikit dan dah lama punya. Dia tak ada satu bacaan terkini. Susah kita nak dapat. Jadi kita perlu satu juhud untuk memahami bahasa pula. Jadi itu antara kekangan dia lah. Jadi bila kita nak kaji tentang peradaban ni, kita kena pergi ke sumber dia. Dan bila pergi ke sumber tu ada masalah kekangan bahasa pula. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat nampak secara general lah apa yang dimaksudkan peradaban tu. Jadi kalau kita nak buat satu, nak tahu baik ke tak baik, kita kena pergi sumber dia lah. Kita pergi sumber yang asal. Contohnya macam saya kerja satu falsafah Cina ni, yang tulis tu adalah orang yang berkahwin dengan orang Cina dan dia duduk di sini, dia jurnalis. Jurnalis ni dia kaji macam-macam benda kat situ. Dia ada kahwin dengan orang Cina, dia dapat banyak bacaan-bacaan, dia buat dan dia tulis kat situ. Jadi dapatlah kita. Dia kata kat situ macam mana Cina ni dia Machiavelli. Chinese Machiavellian bukan tajuk dia. Maksudnya dia kaji macam mana Cina ni asal dia falsafah keharmonian, Feng Shui sebagainya tu. Tetapi bila aspek praktikal dia jadi Machiavelli. Kenapa? Jadi di dalam buku tu dia cerita. Sebagai contohlah antara yang boleh jadikan rujukan yang baik. Wallahu alam. Ada soalan tentang persoalan wahyu dan akal. Akal tanpa panduan wahyu akan sesat dan wahyu tanpa logik akan tercela akal. Kalau tak silap Ibn Taymiyah ada tulis pasal ini tadi bahasa Arab. Okey. Persoalan ni persoalan yang bagus, sangat baik dia Tuan Muhammad Siddiq. Persoalan ni merupakan persoalan epistemologi lah, falsafah ilmu kan. Okey. Ibn Taymiyah tulis buku tu nama Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli. Itu buku yang dia Ibn Taymiyah ulas 14 jilid gitu. Buku tu diulas satu buku Asas Taqdis oleh Imam Ar-Razi. Okey, jadi sangat banyaklah percubaan daripada orang Islam, ulama kita sendiri untuk memberikan satu naratif yang jelas tentang bagaimanakah kesatuan antara akal dan wahyu ni. Bermula pada awal Abu Hasan Asy'ari, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Taymiyah. Jadi sampai ke hari ni Al-Attas, Al-Faruqi, mereka ni bawa naratif-naratif penggabungan antara akal dan wahyu. Sebab kalau kita menafikan wahyu, maka kita dah bukan Islam. Kalau kita mengutamakan akal, kalau kita mengambil wahyu semata-mata, maka kita ni jadi jumud ke akal tak ada. Jadi ini persoalan yang masalah yang kita kena teliti lah dengan lebih baik. Yang sebenarnya saya rasa soalan ni nak jawab kena satu sesi wacana fikir yang akan datang nanti. Tajuk lah. Tetapi kalau nak ringkas jawab adalah sebenarnya kita lihat sebenarnya apa benda pun kita lihat, kita kena kehadapankan qat'iyat. Benda yang qat'i, benda yang pasti. Kalau contohnya, benda yang wahyu itu zonni, dia yahtamilu, dia boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar dengan perkara yang qat'i. Kalau contohnya, walaupun benda tu wahyu, tetapi dia zonni. Dia di peringkat yang macam kita pakai tak pasti betul ke tak. Tetapi ada akli, benda yang akli yang qat'i, yang pasti betul. Kita kena utamakan yang akli tu. Bukan sebab dia akli, sebab dia qat'i. Ini yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah. Antara ni lah yang kita ulas Ibn Taymiyah, soalan Ibn Taymiyah sebut. Okey, jadi kita kena utamakan dia sebab dia qat'i, bukan sebab dia akli. Dan begitu sebaliknya. Sebab tu dia kata antara tajuk buku Ibn Taymiyah tu, dia asal tajuk tu adalah muwafaqah baina sahihil manqul wa sarihil ma'qul.
nakal yang sahih, hadis yang sahih, akal yang sahih, dan juga aqlus sorih, akal yang jelas. Okey, praktik di sana. Contoh, ada hadis Nabi SAW yang yang mengatakan bahawa Nabi suruh orang minum kencing yang dicampur dengan susu unta dan berjaya mengubat penyakit. Nampak ni, hadis ni. Macam mana kita nak buat? Dan memang datang orang Malaysia orang datang minum air kencing unta, minum air susu unta, tapi makin sakit mati. Dapat sakit kan. Okey. Jadi nak kata macam mana hadis ni sahih. Hadis ni sahih kan? Hadis sahih. Macam mana kita nak memahami hadis ni? Ada mungkin ada pelajar medik kat sini ke? Ada doktor kat sini. Macam mana kita nak memahami hadis ni? Okey. Jadi kefahaman dia macam ni. Kita kena faham dulu. Sebab kajian moden kata air kencing unta ni berbahaya, najis dan sebagainya. Dan susu tak apalah kot. Susu tak masak lagi, ada masalah ke, wallahu alam. Tetapi senang kita kajian yang dah disepakati air kencing unta ni dia tidak sihat untuk manusia. Jadi macam mana kita nak memahami hadis tu? Okey. So macam ni. Hadis tu perlu dipersoalkan beberapa perkara. Yang pertama, Nabi bagi minum tu, satu, orang tu datang mengaku kat Nabi mereka ada sakit tau. Kaum dia ada sakit. Kita tak tahu sakit apa tu. Tak tahu sakit apa. Satu. Yang kedua, kita tak tahu nisbah berapa banyak susu yang dibagi, berapa banyak air kencing yang dibagi. Dia campurkan tu. Campurkan susu unta tu dengan air kencing. Dia campurkan. Tak tahu berapa banyak. Tak tahu satu titik ke, berapa banyak ke, tak tahu. Kita tak tahu nilai tu. Nilai yang dibagikan. Yang ketiga pula, unta zaman Nabi makan apa? Unta zaman kita makan apa? Jadi tak sama apa unta yang ada zaman tu dengan unta yang ada zaman kita. Jadi apa benda yang berlaku dalam unta tu kita tak tahu. Jadi kalaulah benda sama kita boleh confirmkan, maka kita tahulah apa nak khasiat-khasiat yang ada daripada unta tu. Tapi tak sama. Jadi benda-benda ni menyebabkan hadis tu dia zonni. Zonni bukan zonni dilalah bukan zonni subut zonni dilalah. Dia punya dalil madlul dia zonni. Maka kita kena utamakan akal di situ. Kerana qat'i mengatakan bahawa dia ada najis. Kan? Kalau kita dah boleh jawab soalan tadi tu, maka kita boleh kata hadis itu qat'i. Tetapi soalan tak ada terjawab pada zaman pada hari ini. Ini sebagai contoh lah aplikasi tentang akli dan nakli ni. Jadi ini soalan yang bagus dan kita perlukan satu lebih masa lah untuk jawab soalan ni. Tapi itu sekadar saya jawab pada sekarang ni lah. Wallahu alam. Ada soalan lain lagi? Kalau tak ada mungkin Ustaz Ahmad nak gulung sikit sebagai pengakhiran pada sesi wacana fikir kali ni. Okay, jazakumullah pada semua yang mendengar dan bertanya. Saya harapkanlah selepas ni kalau ada lagi wacana-wacana kita dapat sama-sama berkongsi pendapat lah. Saya bukanlah autoriti lah kita kata dalam bab ini, tapi saya mengharapkan perbincangan untuk kita masakkan idea-idea kita kan. Ini adalah wacana pentas untuk kita sama-sama berkongsi pendapat dan bertukar-tukar pandangan lah. Okey, dan yang saya ulang sekali lagi lah untuk tajuk ini, maka kita lihat sebenarnya dia tidak berakhir lagi peradaban ni. Peradaban ni baru kita dapat satu elemen daripada wahyu tu, apa yang digambarkan oleh wahyu tentang peradaban. Dan kita ada kerja lagi lepas ni, iaitu kita kena menggabungkan daripada aspek-aspek peradaban yang ada dalam wahyu ini dengan kita ambil pula elemen-elemen yang ada dalam akli dan kajian-kajian yang sudah ada, apa yang kita kaji daripada peradaban hari ini untuk kita bentuk formula peradaban yang baru. Yang mana kita kata itu peradaban insani, peradaban Islam yang kita inginkan itulah. Jadi insyaAllah jika ada kesempatan pada masa akan datang kita akan cubalah untuk kupas balik tentang perkara-perkara ini lah insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Saya serahkan balik kepada Ustaz Firdaus. Ya, syukran jazilan kepada Ustaz Ahmad atas kongsian dan sesi soal jawab sebentar tadi. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi wacana fikir pada akan datang, yang kita akan adakan sebolehnya lah, kita akan cuba adakan secara berkala, maksudnya 2 minggu sekali pada Ahad malam Isnin. And then
saya pun turut sama mengucapkan terima kasih pada hadirin yang dapat hadir pada malam ini dan membincangkan beberapa persoalan yang sama-sama kita timbulkan. Dan sebelum tutup, saya ingin berkongsi satu ayat Quran lah. Dan saya rasa ayat Quran ni dia telah memberi kita perspektif baru dalam memahami peradaban. Dan contohnya bila mana kita hari ini bila bincang tentang peradaban, kita bila lihat, contoh kita lihat Egypt ataupun tamadun Mesir purba tu, yang kita akan sebut dia sebagai sebuah tamadun. Tapi menarik ayat Quran dalam surah Al-Qasas ayat 4, bila mana Allah SWT sebut apa? Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Dalam ayat ni Allah SWT sebut sesungguhnya Fir'aun tu dia mempunyai kuasa atas muka bumi. Kuasa ni maksudnya dia ada tamadun lah. Tetapi apa yang dilakukan? Wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Maksudnya dia menghina kaum dia. Dia menghina penduduk dia. Dia telah menseksa keseluruhan golongan, yuzabbihu abnahum, akhirnya menyembelih anak-anak di kalangan rakyat dia, dan juga dia wastahyi nisa'ahum, dia telah menghilangkan maruah-maruah perempuan daripada rakyat, di kalangan rakyat dia. Dan akhirnya Allah SWT simpulkan apa? Innahu kana minal mufsidin. Maksudnya Al-Quran memberi gambaran bahawa dia ni sebenarnya bukan peradaban, bukan tamadun pun, tapi dia ni hakikatnya adalah sebagai mufsidin. Jadi wallahu alam, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Syukran sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.